Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Beberapa jam selepas Taqiyuddin Hasan mengemukakan permohonan maaf kepada Dominic Lau dan Parti Gerakan atas insiden yang dikatakan Presiden Gerakan itu dihalau daripada menyertai ceramah PNBS di Pulau Pinang. Susulan itu, satu tindakan atau keputusan yang lebih luar biasa ialah apabila salah seorang daripada pemimpin daripada gerakan turut menyuarakan pendapat beliau bahawa beliau tidak mahu PAS akan memohon untuk kali yang ketiga. Ini sesuatu perkara atau amaran yang memang luar biasa. Kerana gerakan mungkin sudah merasa mungkin malu kerana tindakan seperti itu, yang mana PAS telah pun memohon maaf sebanyak 2 kali dan beliau berharap tidak ada insiden kali ketiga permohonan maaf daripada PAS kepada parti rakan mereka sendiri daripada Parti Perikatan Nasional, iaitu Gerakan. Hari ini pula satu lagi insiden yang memang luar biasa berlaku. Baru saja Taqiyuddin Hasan memohon maaf atas tindakan Dominic Lau dihalau daripada ceramah PNBS di Pulau Pinang. Hari ini pula diberitakan PAS Pulau Pinang minta Dominic Lau bawa jentera sendiri ke Bayan Lepas. Kita dapat lihat sekarang ini makin kemelutnya makin besar. Saya sangka kemarin apabila Taqiyuddin Hasan telah memohon maaf, ianya telah selesai. Rupa-rupanya daripada laporan di Harapan Daily, masalah ini nampaknya seakan-akan belum selesai lagi. Bayangkanlah Dominic Lau yang bertanding di kawasan yang mana ramai penyokong daripada orang Melayu, kini diminta pula oleh PAS Pulau Pinang untuk bawa jentera sendiri. Jadi saya agak kecewa dan saya agak kesian kepada Presiden Parti Gerakan ini, yaitu Dominic Lau, kerana bayangkanlah beliau ialah presiden sebuah parti komponen yang mana salah satu daripada Perikatan Nasional, tapi seakan-akan dapat layanan yang tidak adil daripada parti atau gabungan Perikatan Nasional. Pesuruh Jaya PAS Pulau Pinang Muhammad Fauzi Yusuf mencadangkan agar calon Perikatan Nasional untuk kerusi Dewan Undangan Negeri Bayan Lepas Dominic Lau membawa sendiri jentera partinya untuk berkempen di situ. Sekarang masing-masing bertanding kena bawa jentera masing-masing. Jadi Dominic Lau kena bawa jentera dia sendiri, kata beliau. Saya rasa dengan pengumuman seperti ini, Dominic Lau mempunyai masalah yang besar untuk menang di Bayan Lepas. Kerana kita tahu di Bayan Lepas, bilangan pengundi orang Melayu Islam adalah bilangan yang ramai. Jadi kalau Dominic Lau kekurangan jentera di kawasan tersebut, ini adalah satu malapetaka besar kepada Dominic Lau, dan mungkinkah Presiden Gerakan ini akan kalah di kawasan tersebut. Dan kalau dia kalah, nanti apalagi kuasa politik yang dimiliki oleh Dominic Lau. Kita pun tidak cukup jentera. Malah jentera kita sebenarnya ada kawasan yang kena bantu juga. Jadi siapa yang bertanding, dia kena ketuai jentera di situ dan bawa jentera masing-masing. Katanya seperti dipetik utusan Malaysia di Georgetown hari ini. Saudara-saudara sekalian, apa yang didedahkan baru-baru ini oleh Dominic Lau juga mengejutkan kita berkaitan dana pilihan raya Perikatan Nasional, yang mana kata Dominic Lau tidak ada peruntukan diberikan dan kekurangan dana. Dengan hal itu, ini menunjukkan bahawa ada masalah besar di dalam jentera pilihan raya. Sudahlah jenteranya kurang, dana pun tiada, agak-agak apa akan jadi, terutamanya untuk Dominic Lau. Kita menurut PAS terkenal dengan jenteranya di seluruh, hatta bersatu pun bergantung kepada PAS dari segi jentera. Lau merupakan salah seorang calon PN yang paling banyak menarik perhatian dalam PRN kali ini apabila terkait dengan kontroversi ekoran pembabitannya di Bayan Lepas. Ia merupakan kerusi DUN yang disasarkan PAS sejak awal, namun parti itu terpaksa akur dengan keputusan pucuk pimpinan apabila Lau dinamakan sebagai calon. Sebelum itu, PAS berkenan
PAS kawasan berkenan membuat demonstrasi membantah Lau sebagai calon di Dun Bayan Lepas yang mempunyai majoriti pengundi Melayu. Saudara-saudara sekalian, ini memang sesuatu yang paling panaslah berlaku dalam pilihan raya kali ini. Dan susulan sebelum itu pula rupa-rupanya telah berlaku yang mana ketidakpuasan pencalonan menyebabkan beberapa kawasan ada memboikot dan memberontak. Ada insiden seperti membakar bendera, memijak bendera, dan juga membuka bendera-bendera yang telah dipacak atau digantungkan sebelum ini. Jadi dengan tindakan ataupun dengan respon terkini PAS terhadap Dominic Lau ini, adakah akan menyebabkan PAS ataupun Perikatan Nasional bakal hilang satu kerusi dan Presiden gerakan ini kalah? Tinggalkan komen Anda. Ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Tahniah kita ucapkan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana ini berita yang paling hebat sekali. Insya Allah kerajaan perpaduan ada jodoh yang panjang, kata Mat Sabu. Tapi sebelum itu, saya nak kongsi dengan kamu satu cerita yang paling menarik sekali daripada Ahmad Maslan. Dan ini dapatan daripada analisis saya, apa yang dia ucapkan. Kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim memang sah tidak akan tumbang walaupun Perikatan Nasional, salah sebut pula. Walaupun Barisan Nasional dan Pakatan Harapan kalah dalam 6 negeri, mereka tidak akan berjaya menjadi kerajaan di persekutuan. Rupa-rupanya ada rahsia yang kita tak pernah tahu antara calon Barisan Nasional UMNO dalam PRU 15 yang lepas. Tapi didedahkan sendiri oleh Ahmad Maslan. Kerajaan perpaduan tidak mungkin akan tumbang kerana 30 ahli parlimen UMNO tidak mungkin akan keluar parti. Kenapa? Saya kongsi dengan anda. Kerana menurut Ahmad Maslan, perjanjian dalam PRU yang lepas ialah sesiapa yang antara mereka keluar parti atau meninggalkan parti kena bayar RM 100 juta kepada parti. Jadi saya nak tanya kepada anda sekalian. Adakah ahli parlimen yang cukup dengan tanda petik kurang siuman atau gila-gila macam itulah sanggup bayar RM 100 juta untuk lompat parti yang belum tentu dia akan menang lagi. Sebab bila dia lompat parti mengikut rang undang-undang anti lompat parti, orang yang lompat parti secara otomatiknya akan dipecat daripada keahlian parlimen. Jadi dengan kata lain, kerusi itu dibubarkan dan akan ada pilihan raya kecil. Siapakah orang yang sanggup bayar 100 juta dan belum tentu lagi menang dalam PRK tersebut? Kerana kita lihat ramai yang telah pun mengkhianati mandat rakyat dalam terlibat dalam langkah-langkah menjatuhkan kerajaan sebelum ini. Apa yang terjadi dalam pilihan raya baru-baru ini? Semua mereka kalah, tidak menang. Jadi itu mungkin hukuman daripada rakyat itu sendiri ataupun pengundi itu sendiri. Jadi kalau sudahlah bayar 100 juta, kalah lagi, bukankah itu sesuatu perkara yang tidak boleh diterima dengan pemikiran yang waras? Dan macam yang Ahmad Maslan cakap, siapa yang sanggup keluar atau cukup kaya untuk bayar uang sebanyak 100 juta itu? Tidak ada yang sanggup buat, kata Ahmad Maslan. Tiada yang sanggup buat. Dan kalaupun ada penaja mereka, siapakah yang cukup kaya untuk membayar 100 juta mewakili mereka membayar kepada parti UMNO? Dan kita tahu, ada sudah duluan dalam hal ini. Apabila Zuraida Kamarudin kalah dalam saman oleh PKR yang menghendaki Zuraida Kamarudin membayar saman daripada denda daripada PKR kerana telah meninggalkan lompat parti dalam langkah Sheraton, dan dia terpaksa mahkamah mengarahkan Zuraida membayar, kalau saya tak silap, 10 juta kepada PKR. Jadi dengan adanya duluan begitu, pastinya
100 juta pun akan boleh terjadi kepada ahli UMNO Barisan Nasional yang akan cuba-cuba lompat parti. Jadi itu sebab saya kata tadi, kerajaan perpaduan ini macam manapun yang terjadi tidak akan tumbang. Dan apa pendapat kamu semua? Adakah kamu setuju kalau saya kata begini? Semua parti kena ambil teladan Barisan Nasional dan PKR ini. Atau UMNO dan PKR ini. Yaitu sebelum mencalonkan ahli parti menjadi calon dalam PRN atau PRU, mereka perlu menandatangani surat aku janji untuk satu denda kalau dia pindah atau lompat parti. Contohlah bagi denda macam UMNO nih 100 juta, kalau PKR 10 juta. Ataupun lagi bagus sekali, mungkin lebih bagus adalah memberikan 500 juta atau mungkin juga 1 billion. Supaya mereka lebih takut dan lebih berhati-hati dan tidak menodai amanat ataupun mandat yang diberikan oleh rakyat kepada mereka. Kalau kamu setuju dengan pendapat saya ini, sila tinggalkan dalam ruangan komen berapakah denda atau hukuman yang boleh diberikan kepada mereka yang cuba-cuba lompat parti ini, cuba-cuba untuk meninggalkan parti yang boleh menyebabkan ketidakstabilan negara. Saya pikir negara kita tidak stabil baru-baru ini kerana berlakunya pertukaran demi pertukaran, pertukaran demi pertukaran, dan telah menyebabkan para pelabur menjadi kurang yakin dengan keadaan ekonomi Malaysia, disebabkan oleh keadaan politik Malaysia yang kurang stabil pada waktu itu. Dan itulah sebabnya saya agak setuju dengan dikatakan oleh Mat Sabu ini, bahawa insya Allah kerajaan perpaduan jodoh panjang, kata beliau. Mat Sabu optimis hubungan kerjasama yang terjalin dalam kerajaan perpaduan ketika ini akan bertahan lama. Beliau berkata perpaduan tersebut akan kekal disebabkan keberkatan daripada pilihan orang tua. Katanya beliau sering memberi contoh yang berkaitan dengan fasa perkawinan. Macam kita berkawinlah, anak teruna dibanting Selangor, anak dara pula dibaling Kedah. Kedua-dua mereka ni sekalipun tak pernah tengok, hanya orang tua-tua sahaja yang tolong uruskan. Masa akad nikah pun, si lelaki tak tengok lagi bakal isteri. Isteri pun tak tengok lagi bakal suami. Semua wali dan saksi yang tanda tangan. Insya Allah, kita ini kerajaan perpaduan kerana orang tua-tua kita pilih. Jodoh kerajaan perpaduan ini panjang, katanya dalam satu ceramah baru-baru ini. Sedutan ceramah tersebut turut dimuat naik di Facebook rasminya hari ini. Untuk rekod, Dun Morib menyaksikan pertandingan 1-1 antara calon Pakatan Harapan PH Hasnul Baharudin dan Rosnizan Ahmad yang mewakili Perikatan Nasional PN. Saudara-saudara sekalian, ini memang betul-betul sesuatu yang paling kita sukailah apabila ada berita yang baik bahawa kerajaan perpaduan yang ada sekarang ini yang sedang mencanak naik, yang sedang membawa Malaysia ke arah yang lebih baik, diberitakan akan kekal lebih panjang jodohnya. Dan sebenarnya kita sebagai rakyat Malaysia, siapapun yang memerintah Malaysia, kita harus sokong, dan siapapun yang mahu membawa Malaysia ini lebih maju, lebih aman, lebih damai, itulah yang perlu kita sokong. Tak kiralah daripada mana. Dan yang lebih penting lagi, kita mahu perpaduan ini ialah perpaduan yang berpanjangan. Dan ya, seperti yang dikatakan oleh Ahmad Maslan, silap-silap BN dan PH boleh menang 6-0. Adakah itu benar? Terpulanglah pada anda. Sila tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysiaku. Bye-bye.